up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kim Iskoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Dalam video ni aku akan review chapter 1055 yang telah pun keluar sekian lamanya, dan aku minta maaf sangat sebab lambat hasilkan video review ni atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Dan sebelum aku lanjut bersembang mengenai chapter ini, jom kita recap dulu what happened in the last chapter. Chapter 1054 yang bertajuk Flame Emperor itu telah mendedahkan kepada kita bahawa ketika The Red Scabbard, Yamato dan Momo cuba untuk mengekang kemarahan Admiral Marine Mr. Aramaki Ryokugyu, Shanks sedang berlayar berhampiran negara Wano Kuning sambil menetapkan bahawa dia belum lagi ingin berhasrat untuk berjumpa dengan Luffy. Sungguh pun anak-anak kapalnya telah menegaskan bahawa Luffy sekarang sudah pun layak digelar a great pirate. Shanks menetapkan demikian kerana dia ingin menguruskan kekacauan yang dihasilkan Bartolomeo di sarangnya, dan dengan bercakap secara personal dengan Ben Beckman, Shanks mengatakan kepadanya bahawa saat ini adalah masa yang sesuai untuk dapatkan One Piece. So guys, seperti yang dijanjikan, disebabkan aku ada nampak beberapa perkara menarik untuk dikongsikan dari scene kat Shanks ni, so esok dalam masa terdekat aku akan hasilkan satu video khusus untuk babak Shanks ni saja. Alright, sementara di Marine Headquarter kita didedahkan dengan seorang karakter baru yang bernama Kuroma Tensei yang merupakan kepala bagi unit siasatan jenayah di Marine Headquarter. Dan dilihat di sana mereka bertiga bersama-sama Akainu dan Kizaru sedang membincangkan berkenaan The Revolutionary Army dan insiden yang berlaku di Marijoa. Sabo kini memiliki reputasi yang semakin meningkat, digelar sebagai The Flame Emperor, bahkan disanjung seolah-olah dia merupakan seorang dewa. Dengan hal yang sedang berlaku dalam kelompok Lanun dan Revolutionary Army ini, Akainu menegaskan bahawa dia bersiap untuk membenam pihak lawan ke dasar lautan. So nak tahu what happened in this chapter? Jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Subscribe channel Skoverto Anime, channel terbaru dari aku. Sekiranya korang berminat untuk jadi speaker, just hantarkan video korang ke email kimiskoverto@gmail.com. Ayo, kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Membuka tirai chapter ini, kita dipersaksikan sekilas perayaan kemerdekaan di Flower Capital. Kemudian scene beralih ke arah pertarungan di antara The Red Scabbard, Yamato dan Momonosuke yang bertarung dengan Admiral Marine Ryokugyu Aramaki. Di panel ini kita dapat melihat Momo tetap dengan pendiriannya untuk menghalang Yamato dari masuk campur untuk bertarung dengan Aramaki, dan membuatkan Yamato tertanya-tanya mengapa dia tidak dibenarkan untuk turut ikut bertempur. Dan di panel ini kita dapat melihat Momonosuke dijatuhkan Ryokugyu dengan kuatnya ke tanah. Kemudian Raizo menyusul untuk menyerang Ryokugyu dengan serangan teknik ninjanya Fire Release. Serangan tersebut tepat mengenai sasaran, namun Ryokugyu langsung tidak merasai serangan tersebut kerana menurutnya dia berada pada tahap Admiral dan sudah tentu dia dapat bertahan dengan serangan selembik itu. Kemudian tiba-tiba Ryokugyu menyerang Raizo dengan akar kayunya, tepat menghinggap ke perut Raizo, dan Ryokugyu segera mengenakan serangan yang sebelum ini digunakan kepada King dan Queen, iaitu serangan penyedut nutrition, membuatkan Raizo di panel ini menjadi kurus kering serta-merta. Melihatkan serangan tersebut, Kawamatsu segera bertindak, namun Kawamatsu mengatakan tidak kira berapa kali dia cuba memotong akar kayu Ryokugyu, ia tetap kembali tumbuh dengan segera. Melihatkan perkara itu, Nekomamushi mula menjadi cemas dan tertanya-tanya, takkan Ryokugyu langsung tidak mempunyai kelemahan dan takkanlah memotong sahaja yang dapat mereka buat. Dan tiba-tiba dalam kekalutan bertahan serangan Ryokugyu bergerak semakin pantas sehingga mampu menjerat oponen di hadapannya. Dan di panel ini kita dapat melihat Denjiro, Kawamatsu, Nekomamushi dibelit akar Ryokugyu. Kemudian scene beralih ke arah castle basement di bahagian bilik rahsia klan Kozuki, bahkan di bahagian bawah tanah. Kita dapat melihat di panel ini Law, Robin dan Sukiyaki telah menuruni sebuah tangga di bahagian bawah tanah bilik itu. Law akhirnya menyertai Robin setelah mengesan Robin tidak berada bersama-sama krunya yang lain di dalam perayaan kemerdekaan. Ketika berjalan, Sukiyaki mendedahkan bahawa dia tidak pernah mendedahkan kepada Kaido maupun Orochi berkenaan laluan rahsia ini, namun mereka tetap berhasil menjumpai
menjumpai road poneglyph ini kerana menurutnya mereka mempunyai bangsa fishman dalam kru mereka, iaitu Jack the All-Star. Di bidang ini kita dapat melihat seolah-olah Jack mampu untuk berenang di dalam air. Sungguh pun dia merupakan pengguna Devil Fruit. Kemudian Robin tertanya-tanya, apa kena mengena road poneglyph tersebut dengan fishman? Kemudian Sukiyaki mengatakan Robin perlu tengok sendiri dahulu. Kemudian Law tertanya-tanya, jauh mana lagi? Kemudian Sukiyaki mengatakan jauhnya sejauh ratusan tahun mendalam. Kemudian Robin terlihat sebuah lagi laluan rahsia yang terpancar cahaya darinya. Robin merangkak untuk melihat apa yang berada di dalam sambil disusuli Law dengan teknik roomnya dan segera mendampingi Robin. Dan dari situ mereka dapat melihat sebuah bandar Wano yang berada di dalam air. Sukiyaki mendedahkan bahawa itu adalah kerajaan Wano purba dari 800 tahun dahulu. Pada masa dahulu, negara Wano adalah sebuah negara yang besar dan terletak di paras lautan seperti pulau-pulau biasa yang berada di kaki Gunung Fuji. Namun pada satu masa, tembok telah dibina untuk menutup sempadan Wano. Oleh kerana air hujan, seluruh bandar Wano tersebut telah ditenggelami, membuatkan orang ramai telah meninggalkan pulau tersebut dan menambak kawasan Gunung Fuji untuk membuat penempatan Wano baharu. Sambil Sukiyaki menerangkan sejarah Wano, mereka akhirnya telah sampai ke road poneglyph Wano yang juga berada dalam sebuah bilik rahsia. Melihatkan road poneglyph tersebut, Robin mengatakan yang sekarang mereka hanya memerlukan satu sahaja lagi road poneglyph untuk sampai ke Laughdale. Sukiyaki kemudiannya mendedahkan bahawa sekiranya mereka meneruskan lagi perjalanan ke bawah, maka kamu akan dapat menjumpai senjata yang sedang tidur sekian lama. Senjata itulah yang dinamakan sebagai Pluton. Oleh kerana Sukiyaki belum lagi pernah melihat senjata tersebut, maka dia tidak dapat untuk menunjukkan lokasi senjata tersebut kepada mereka. Sukiyaki kemudiannya menambah bahawa mengeluarkan semula Pluton berarti menghancurkan border ini, membuka sempadan Wano berarti menghancurkan tembok Wano dan mengeluarkan senjata kuno Pluton. Mendengarkan perkara tersebut, Robin menjadi tertanya-tanya mengapa itu yang diinginkan Oden. Kemudian Sukiyaki menjawab bahawa segala yang dia ceritakan adalah maklumat turun-temurun keluarga Shogun dan dia tidak mengetahui apa yang dipelajari Oden dalam pengembaraannya di negara luar Wano. Kemudian scene beralih kembali ke arah luar Flower Capital. Sambil di panel ini kita dapat melihat satu sosok raksasa Ryukugyu yang sedang bertarung dengan Momo dan yang lain. Ryukugyu menjerit mengatakan yang tiada siapa pun dapat menentang the force of nature, dan sekiranya Kaido masih berkuasa di Wano, maka dia tidak perlu pun untuk datang ke Wano. Menurut Ryukugyu lagi, walaupun hidup di bawah kekuasaan Kaido merupakan sebuah neraka, namun Kaido mengekalkan keselamatan Wano dari diburu pihak lain yang mensasarkan Wano. Kemudian seakan-akan menjerut dengan lebih ketat, Ryukugyu mengarahkan supaya mereka membawakan kepadanya Luffy dan dia akan berundur setelah mendapatkan Luffy. Melihatkan situasi mereka, Yamato berpendapat supaya mereka memanggil Luffy untuk mengajar si penceroboh ini, namun segera Momo menengking, tidak, baik Luffy mahupun Yamato, jangan ada sesiapa pun yang cuba untuk menyentuh penceroboh ini, kerana Yamato sebelum ini telah dikurung sekian lama dan sekarang dia telah pun bebas, manakala sebelum ini Momo sangat banyak bergantung sepenuhnya kepada Luffy, Zoro dan yang lainnya. Jadi sekiranya dia masih perlu mengharapkan bantuan dari mereka-mereka yang nak tinggalkan Wano, bagaimana mampu mereka melihat kawan-kawan mereka dengan menatap mata dan mengatakan yang Wano akan dijaga dengan selamat. Momo berkata demikian sambil mengalirkan air mata bercurahan kerana mengenangkan dirinya yang masih lemah berbanding tugasan besar yang terpaksa digalasnya. Mendengarkan kata-kata Momo, Yamato menjadi terkejut dan Momo mula untuk cuba menghasilkan lagi bola breath-nya, dan kali ini cahaya mula keluar dari mulut naga Momo membuatkan Ryukugyu menjadi tercengang dan Momo berjaya mengeluarkan teknik bola breath dari mulutnya dan menghalakan ke arah Ryukugyu, dan serangan itu tepat mengenai tubuh besar Ryukugyu, dan kali ini dilihat Ryukugyu benar-benar tercedera dan Momo menjadi terkejut yang dia berjaya keluarkan teknik tersebut, dan dari serangan itu Ryukugyu akhirnya tumbang dan Momo dan yang lain telah terlepas dari lilitan. Di panel ini kita dapat melihat Denjiro begitu kagum dengan Momo dan sekali lagi Momo mengeluarkan bola breath-nya dan menyerang Ryukugyu sekali lagi. Sungguh pun Ryukugyu belum selesai regenerate sepenuhnya dan serangan Momo itu ternyata sangat-sangat meninggalkan kesan kepada Ryukugyu, dan terjawablah sudah sebelum ini soalan Nekomamushi. Ternyata Ryukugyu juga memiliki kelemahan, dan di panel ini kita dapat melihat Ryukugyu telah terbakar sepenuhnya dan hanya tinggal sebuah tunas kecil, dan dari situ Ryukugyu mampu untuk regenerate semula dan kemudian kembali ke bentuknya sebelum ini. Ryukugyu kemudiannya mengatakan sekiranya Momo benar-benar serius untuk menentangnya, maka dia juga akan berbuat yang sama. Namun tiba-tiba sebuah aura Haushoku berpetir hitam telah datang dari luar pulau Wano, dan aura itu mengenai Ryukugyu
Ryukugyu melumpuhkan teknik hutannya dan membuatkan Ryukugyu kembali dalam wujud manusia serta-merta. Di panel ini kita dapat melihat Ryukugyu benar-benar terkesan dengan aura Haoshoku Haki tersebut, dan ternyata dia mengenali aura itu, dan aura itu sebenarnya datang daripada The Red Hat Shanks, the senior Yonko. Dan dari dalam kapal, kru Shanks mengarahkan Shanks supaya jangan keluarkan Haoshokunya tanpa amaran, kerana semua budak-budak baru dalam kapal mereka dah berbuih rebah. Kemudian dari jauh Shanks mengatakan yang tidak wajar, Marine cuba untuk mengejar pasukan Lanun Baharu yang telah kepenatan setelah mereka baru sahaja mengukir sejarah Lanun. Dan Shanks mengingatkan Luffy sebelum ini yang memotong pipinya dengan pisau, Oden dengan Momo, dan Hiyori dengan Toki. Dan kita juga dapat melihat Uta dalam bentuk siluetnya. Dan Shanks mengatakan bahawa adakah Lanun era baharu ini sangat menggentarkan pihak Marine, dan Ryukugyu yang dilihat terlumpuh pergerakannya akhirnya menyerah dan putuskan untuk berundur. Melihatkan perkara itu, Yamato menjadi teramat riang dan Momo sekali lagi telah menangis. Sedang Momo dan yang lain bertempur, penduduk-penduduk Flower Capital yang tidak mengetahui apa yang sedang berlaku di luar Wano Kune masih kelihatan girang berparti, sambil kita dapat melihat Brook, Frankie, Chopper, Usopp, Hiyori dan Otoko di sana. Dan di panel ini di luar Flower Capital, rupa-rupanya perlawanan Momo dan yang lain menentang Ryukugyu disaksikan Luffy, Zoro, Sanji dan Jinbe, The Monster Quadro dengan penuh minat. Melihatkan Ryukugyu yang berundur, Luffy hanya mampu untuk tertawa. Manakala Jinbe tertanya-tanya haki yang dapat mereka rasakan tadi juga sesuatu yang luar biasa, dan tertanya-tanya milik siapakah haki tersebut. Dan Luffy mengatakan bahawa dia tiba-tiba teringat sebuah wajah familiar di kepalanya. Dan di panel terakhir chapter ini kita dapat melihat Shanks kembali berlayar dan meninggalkan Luffy, dan chapter pun tamat. Gila guys, chapter ni semakin menarik, semakin rancak cerita One Piece Oda bikin. Dan aku rasa lepas ni pendedahan demi pendedahan rahsia Oda akan keluarkan. So please stay tuned to this channel dan ajak lebih ramai lagi nakama kita untuk subscribe channel ini untuk aku capai target 150,000 subscribers. And see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi